okey sih. Dekat je memang dah okey. Saya duduk gini pun boleh dengar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa kafa billahi syahida. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma afina fi abdanina. Allahumma afina fi asma'ina. Allahumma afina fi absarina. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Amin amin summa amin fa amma ba'du. Abang Rizal dan juga abang-abang, adik-adik, staf, tuan-tuan, puan-puan, cik-cik dan semua sekalilah yang ada dalam Surau Al-Husna di MBI Pembangunan Darul Ihsan ini, insya-Allah. Hafizakumullah wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan zuhur, tengah hari dan petang ini kita boleh menyambung kitab asal kita, Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak mengikut acuan dan kurikulum Islam, sampai pada muka surat 141. Daripada punca berlaku gejala sosial di kalangan anak remaja berpuncakan kepada masa lapang yang mempengaruhi anak-anak ketika usia belasan tahun. Daripada tajuk sebab punca faktor masa lapang ini, maka pengarang menyebut pengisian masa lapang. Kenapa anak itu berlaku masalah dalam keluarga, dalam daerah, dalam mukim, lantas dalam negeri dan menjadi masalah nasional, masalah negara, kerana masa tidak diisi dengan sebaik mungkin. Sedangkan kita telah kupas dahulu, Allah bersumpah demi masa, bukan sekadar wal asr, in the time, ataupun demi asar, demi waktu, wal fajr, khusus untuk waktu fajar, wad duha, demi waktu duha. Daripada pengisian masa itu, hadis pun telah kita kupas lah. Nabi suruh rebut 5, salah satu di antaranya semuanya berkait dengan masa. Irtanim khamsan qala khamsin, rebut 5 masa sebelum tiba 5 masa yang lain. Di antaranya masa muda sebelum masa tua, masa sihat sebelum masa sakit, masa kaya sebelum masa papa, masa lapang. Kaitannya firarika qabla syaghalika, ni kaitan dengan pelajaran kita. Masa lapang sebelum masa masyghul, kita disibukkan oleh pelbagai komitmen dan juga responsibility. Akhir sekali Adinda Rizal, duk panggil Abang Rizal, Abang Rizal, rupanya dia adik. Umur kita sama 50 sama. Cuma saya 10 Januari 1973. Abang? 6 Februari. So, kanda awak Dinda. Panggil Abang Yus. Jadi adik Rizal. Umur duk panggil Abang Rizal, Abang Rizal, rupanya dari sudut bulan anak tua sebulan. Hadirin dan adik-adik sekalian, adik Rizal. Yang keempat dah. Yang kelima apa dia, Adinda Rizal? Hayatika qabla mautika, masa hidup sebelum tiba masa mati. Kalau kakak telah berlalu 3, masa muda kakak dah berlalu, puan dah berlalu, kau rasa muda lagi? Tahun depan dah kan nak buat kan? Tahun depan pencing kan? Ustaz 9 tahun lagi, 10 tahun lagi. Ataupun kalau kita ni dah separuh kerja pun, kita bukan masa muda dah, anak 3 dah berlalu. Masa sihat banyak dah sakit Ustaz, macam-macam sakit berlalu. Ataupun muda tak ada, masa sihat banyak sakit dah. Masa kosong, Allah dulu banyak masa kosong, sekarang dia tak ada masa kosong. Nak rehat pun tak sempat.
kerja kat pejabat itu ini. Ada satu lagi yang masa kaya. Memang dulu kaya, bukan kerja kat sini. Dulu ada bisnes sendiri. Kan company. Berlalu 4. Kalaulah berlalu, kakak masih punya, iaitulah masa hidup sebelum tiba masa mati. Jadi jangan sampai kita miss ke 4 ni. Paling tidak ada 2 kan? Ada 2. Memang kita telah berlalu masa muda, tapi kita masih stay kaya. Ataupun mungkin kita dah tak kaya, tapi masih ada masa yang banyak. Jadi rebut. Jadi banyak berkaitan dengan masa ini dalam hadis dan juga dalam ayat. Lalu pengarang menyatakan pengisian masa itu dengan solat. Dan juga Ustaz telah kupas 2,5 bulan yang lalu sebelum Ramadan. Sebab Ramadan kita cerita pasal tajuk The Night of Power rasanya kan. Cerita tentang malam kemuliaan, malam qadar. Jadi 2 bulan yang lalu kita telah masuk rangkap yang pertama. Iaitulah Hana ulang dan ikut catatan ni sambung bulan depan, bulan ni lah sambung pada rangkap ataupun paragraf yang berikutnya. Di sini kita akan menghitungkan secara ringkas faedah-faedah solat pada badan. Supaya diketahui oleh siapa yang mahu tahu keutamaannya. Kan sebelum daripada kita belajar, isikan anak kita dengan masa, salah satunya masa solat. Secara automatically, solat ini berkaitan dengan indibatul waqt, ketepatan masa. Apa dia? Indibatul waqt, disiplin masa. Mau tak mahu, masa tu dia kena bangun. Walaupun nak tidur, kena bangun. Kenapa? Dah pukul 5.50. Kalau tak nak bangun lagi sampai pukul 7.02, habis waktu subuh. Mau tak mau, dia wajib bangun untuk melaksanakan solat subuh. Kerjalah sampai pukul 1.15. Jangan sampai pukul 4.33. Kerana 1.15 sampai 4.43 itu waktu zuhur. Kamu kerja sampai pukul 5 tak sembahyang zuhur. Ada masanya. Lepas zuhur, asar, maghrib, isyak. Secara tak langsung, kita berdisiplin pasal masa. Bukan masa meeting saja. Ini masa solat subuh, masa solat zuhur, masa solat asar, masa solat maghrib, masa solat isyak. Nak main futsal pun boleh. Tapi ini masa maghrib dah. Kena berhenti setengah jam sebelum. Nak mandi, nak itu, ini, nak masjid. Kemudian habis waktu nak isyak dah pula. Jadi secara tak langsung, orang yang jaga solat berkait dengan masa, dia telah mendisiplinkan diri. Kalau tidak, dia main game sampai ke pukul 3, pukul 4. Tak tidur malam. Budak-budak duduk main dalam bilik. Cuba semak. Duduk main tak tidur, tak apa dia. Lepas tu, subuh, dia pun tidur. Semayang tidak, bangun-bangun zuhur. Petang baru bangun. Jadi apabila rutin dia begitu, bukan sekadar dosa tak semayang. Sekolah tak pergi. Kalau budak-budak college tak pergi. Kelas tak masuk. Dia jadi belajar cara macam tu. Belajar sendiri saja. Kenapa? Malam, dia main game macam-macam lah. Kalau tidak aktiviti. Tapi, dia tak pergi masuk kelas. Dia hanya berorientasikan peperiksaan. Dia panggil apa dia? Examination oriented. Sedangkan belajar ini bukan berorientasikan peperiksaan semata-mata. Apabila belajar, menghadap Tok Guru. Pertama-tama belajar agama. Belajar agama, belajar Quran, bertalaki. Dia tak sama kita belajar melalui Al-Ustaz Al-Googli, Al-Ustaz Al-Facebooki, Al-Ustaz Al-TikToki. Dia lebih alim daripada ustaz kerana dia belajar melalui TikTok dan Facebook. Jangan begitu. Belajar berguru. Jadi kembali. Masa. Berkait dengan ketepatan masa, dia berkait dengan disiplin diri seseorang itu. Dia sebut apa dia? Antara cara yang terutama sekali membiasakan mereka dengan mengerjakan solat. Ataupun kita panggil sembahyang. Solat itu sembahyang lah. Pray tu orang panggil. Pray itu sendiri sebenarnya doa. Pray for MH370 dulu kan. MH370 disebut pray, doa untuk MH370 yang hilang. Bahkan bahasa Arab solat itu sendiri, sembahyang itu sendiri, makna bahasa adalah doa. As-salatu, solat itu sembahyang, yang kita panggil sembahyang solat. Ad-du'a, dalam bahasa Inggeris memang pray, doa. Yang kedua, sembahyang itu maknanya dari sudut bahasa ialah doa. Dari sudut istilah syar'i, dari sudut syarak, sembahyang ataupun solat itu ialah dari sudut bahasa berdoa, doa. Kerana dalam solat penuh dengan doa. Rabbighfirli, doa. Bukan sekadar kita kata ihdinas siratal mustaqim, doa. Allah mahdini, doa.
dari sudut bahasa, dari sudut istilah, syar'i, apa makna solat? As-salat ma yubda'u bit takbir wa yukhtamu bit taslim. Apa yang dimulakan dengan takbir? Bermula salat dengan takbir, takbiratul ula, takbiratul ihram. Wa yukhtamu, di khatam, ditutup, the end, tamat solat sembahyang bit taslim, dengan bagi salam. Itulah makna solat. Yang ada 6 rukun fi'li, 5 rukun qauli, 2 rukun qalbi. 13 rukun solat. So dalam tu kita hanya buat 6 rukun fi'li. Tak boleh menari dalam solat. Tak boleh menari, melompat. Tak boleh poco, tak boleh. Yang bolehnya berdiri tegak betul bagi yang mampu. Rokok serta tamak ninah. I'tidal serta tamak ninah. Lepas i'tidal, sujud serta tamak ninah. Lepas tu duduk di antara dua sujud serta tamak ninah. Yang kenal apa dia Kak Dayah? Ada nama Kak Dayah? Kak Anis? Kerana anak panggil Mama Embong kan. Kakak-kakak, Kak apa dia? Dia puan. Nombor 6. Ni ketua kelas Nurul Hidayah. Letak je nama. Apa dia Kak? Puan? Adik? Duduk untuk bacaan tasyahud akhir. Kalau kita baca tasyahud akhir dalam keadaan berdiri, batal. Allahu Akbar, at-tahiyatul mubarakat, sampai habis ayat. Tapi duduk itu dipanggil duduk tawarruk. Ada duduk iftirash, ada duduk istirahat, ada duduk tawarruk, duduk terakhir sekali. Kalau qauli zakir, takbiratul ula, takbiratul ihram, qiraatul fatihah, baca al-fatihah, kemudian tasyahud akhir, tahiyat akhir, selawat pada Nabi dan keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Yang kelima, taslim bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis 5. 2 rukun qalbi, satu niat dalam hati, satu lagi tertib. Jadi 13 rukun. Jadi apa yang kita buat 6 capur 5 capur 2 13, itulah solat. Tak boleh kita buat benda lain. Kalau kita nak baca, boleh lepas waladhdallin baca mana-mana surah. Tapi tak boleh baca novel. Lepas waladhdallin, kau, aku dan dia, ombak rindu, cintaku bertepuk sebelah tangan. Tak boleh baca, bercakap yes no pun batal. Kenapa? Itu solat. Apa yang kita kata, apa yang kita baca, apa yang kita buat, dimula kita takbir, ditutup dengan taslim. Jelas? Itu makna solat. So hadirin dan juga hadirat, solat ini kita membiasakan dengan cara, terutama sekali tadi, membiasakan diri dengan mengerjakan ibadat solat, dan terkhusus sekali solat, sembahyang yang dikira oleh Islam sebagai tiang agama. Solat yang dipanggil pray tadi, solat dari sudut Inggerisnya, bahasa Arab dia panggil doa, bahasa Melayu kami sembahyang. Dulu waktu kita kecil-kecil, orang-orang ajar sembahyang itu makna 2 patah perkataan. Yang kita bahasa Arab solat, solatun, usalli. Bahasa Melayu kata sembahyang, satu sembah, satu yang. Dia pun kata sembahyang, sembah yang Maha Esa. Itu orang Melayu reka. Sembah yang Maha Esa. Kalau sembah yang warna kuning, bersalut emas, besar tinggi, sampai 8 tingkat ke berapa, itu sembah patung. Khabar tukih tu. Jadi sembah itu bukan sembah yang warna kuning. Nama murugum so kalau Sarwati tak tahulah. Tak sembah, jadi boleh sambung belakang. Sembah yang Maha Esa ke, sembah yang berwarna kuning. Kerana makna paling tepatnya bukan sembah satu, yang satu. Sembah yang. Mana satu sembah, satu yang. Yang tu tak ada lah, tak tahulah. Yang tu betul atau salah. Kalau sembah yang Maha Esa betul. Sembah yang berwarna kuning, itu patung dekat batu kif. Jadi sembahyang tak tepat. Tak tepat solat yang kita sebut tadi. Solat sembahyang ni bahasa kita, apa yang kita baca, apa yang kita buat, bermula dengan takbir, bermula dengan habis dengan taslim, itulah sembahyang. Sebab orang lain pun sembahyang juga, dipanggil sembahyang juga. Pergi temple, pergi kuil, pergi ma'bad masing-masing, dia buat sembahyang dia. Mungkin dia letakkan lilin, dia pun buat begitu-begitu, dia tunduk-tunduk, dia letak buah 5. Sembahyang cara dia. So sembahyang ni benda. Kalau akronim Ustaz boleh sebut SEMBAH. Boleh 6. Sembah. YANG, yang. Jadi 10 lah.
SEMBAHYANG. Apa akronim? Ya Puan Hidayat. Akronim daripada sembahyang. Akronim dia S sekiranya, E engkau, M mati, B bersedia, A akan. Sekiranya engkau mati bersedia akan, H hisab. Tulis kat tulis. SEMBAH. Sekiranya engkau mati bersedia akan hisab. Okey, yang YANG. Yang A ni hak baik dulu A amalkannya. N nanti. G jawab sendiri. Sekiranya engkau mati bersedia akan hisab. Yang amalkannya nanti, ya Puan Hidayah, nanti. G yang positif. G sekiranya engkau mati. Kita semua mati, awak semua mati, anda pun mati. Bersedia akan hisab. Kita kena bersedia jawab hisab. Ma rabbuka ma dinuka. Kan? Sekiranya engkau mati bersedia akan hisab. Sembah yang amalkannya nanti. G bagilah. G yang positif. G nanti. Pandai kakak, gembira. Bahasa klasik kata gembira. Gembiralah. Sebab kita jaga sembahyang, masuk syurga, masuk firdaus, dapat apa pahala. Sekiranya engkau mati bersedia akan hisab. Yang amalkannya nanti gembira. Sembahyang. Kalau nak main akronim lah. Nak ambil yang orang dulu kata satu sembah, satu yang. Kalau yang negatif, sembahyang sekiranya engkau mati bersedia akan hisab. Sama. Yang negatif macam? Yang abaikannya nanti, ya tudung pink. Bagus tadi. Nanti apa dia? Yang abaikannya, G apa dia? Sekiranya engkau mati bersedia akan hisab. Yang abaikannya nanti, G. Okey, Muslimi pula jawab G. Gagal, nanti gementar. Bolehlah jawab yang negatif dan juga yang positif. Itu dari sudut mainan kanak-kanak. Bolehlah awak main-main. Kakak suka juga main kanak-kanak. Apa kau tulis belakang? Anak suruh tulis sungguh. Tapi tak apalah, bagus. Kakak ulang balik kat belakang tak tulis tu. Okey, SEMBAH. Sekiranya engkau mati bersedia akan hisab. Yang amalkannya nanti gembira. SEMBAH. Sekiranya engkau mati bersedia akan hisab. Yang abaikannya nanti gementar. Okey, ini sembahyang. Sembahyang. Jadi dia kata sembahyang ataupun solat itu khususnya kita kena isi, iaitulah ibadat solat, ibadat sembahyang. Masa anak kita tadi dia nak main ke, nak melancong ke, kita nak pergi kenduri kendara ke, kerja banyak ke, maka jadikan dia sebagai tunjang, jadikan dia sebagai tiang. Yang terkhusus sekali ialah solat dikira sebagai tiang agama. Disebut ni sebenarnya maksud hadis. Walaupun dia tulis ni, pengarang menulis begini saja, tak ada hadis, tapi itu maksud hadis. As-salat imaduddin, solat tiang agama. Pernah dengar zikir? Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan solat, dia sesungguhnya telah mendirikan agama. Wa man tarakaha, barang siapa meninggalkan solat, faqad hadamaddin, dia telah menghancur, meruntuh, merobekkan agama dia. Jadi kerana solat merupakan tiang agama dan tapak pada bangunan. Ni bangunan MBI ni, tapak piling kat bawah ni separuh daripada bangunan kot. Kalau kita nak kuat, tuan dan juga puan, kita letak separuh. Kalau tak berapa kuat, atas sikit. Kalau duduk letak atas saja, langsung tak kuat, tolak pun jatuh. Ni kita letak begitu, kita tolak pun jatuh. Tapi kalau di piling, semi batu kat bawah, kita tolak, nak angkat pun tak boleh. Begitulah, foundation, teras, tunjang, tapak kepada bangunan. Kalau bangunan ada tapak, ada tiang, maka solat merupakan tiang agama. Hadis yang lain juga tak ada dalam kitab, tapi tugas penceramah, mengurai, memberi pencerahan. Nabi kata, innama awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya awal-awal ibadat. Awalu ni first sekali. Awal-awal sekali. Kan kita kena haji. Baru ni kita kena puasa. Lepas tu kita kena keluar zakat kan. Banyak ni. Semayang, puasa, zakat, haji, baca Quran, dengar kuliah, tasbih, qiyamul lail, sedekah. Banyak ni.
Allah tanya semua. Allah kira semua ibadat yang kita buat ni. Tapi first kali Allah akan tanya bab solat. Innama awwalu ma yuhasabul abdu, sesungguhnya yang mula-mula, terawal sekali, paling mula-mula akan dihisap, dihitung oleh seorang abdi, hamba, yaumal qiyamah, hari kiamat, next day, not today. Dia orang tak tanya sangat bab solat, dia tanya bab lain. Kalau temu luga lah, tunjuk sijil, ekonomi, sebab kita nak minta accountant saja. Okey lulu. Kalau kita ni anak ambil bahasa Arab, nak kerja bahagian accountant, doktor, reject dulu lagi. Sebab syaratnya, sertifikatnya kena bahagian medik. Jadi syarat mula-mula. Kalau kita kerja yang begitu kan. Jadi dia tanya ni banyak benda. Dah kita ni kalau dalam bab ibadat, bukan salah kita belajar belajar dunia, belajar menjahit, belajar memasak kan. Tapi dalam kubur dia tak tanya berapa sukatan gula, minyak, ganda buat roti canai. Dia tak tanya. Dia tanyanya ma rabbuka, ma dinuka, ma aqidatuka, ma ikhwanuka. Jadi biasa imbang lah. Hak dunia kita pandai dia kaya kerana dia masakan punya. Orang panggil chef. Bahkan diiktiraf oleh dunia. Kalau kakak pandai menjahit, Allah macam-macam busana boleh buat. Kalau pertunjukan tu, ya Allah, hok nampak sana, tak nampak sini, dedah sana, hok nampak underwear sana. Allah tanya tu semua sekali. Ya, sebab itu kalau tak ada semua tukang fashion Islam, kita semua satu negeri berdosa. Kena ada tukang jahit Islam. Ya, kena ada orang yang melaksanakan fardu kifayah. Itu mungkin tuan-tuan belajar Ustaz Syarhan ke, Ustaz Syakri ke, bab muamalat ke, bab baik. Tapi nak bagi tahu fardu kifayah. Bukan fardu tak payah. Kita ni fardu tak payah. Orang lain buat, kita tak payah buat. Tak. Kita ni yang melengkap menyempurnakan fardu kifayah. Yang mudahnya tuan-tuan, kena ada seorang. Contoh fardu kifayah dalam bab apa dia? Bab solat jenazah. Ada adik Rizal, ada adik Syakir, cukup lah. Ataupun Rizal seorang pandai mandi mayat. Orang ni pandai semaya. Orang tu pandai kapan, pandai ke bumi. Cukup lah. Tapi dapat pahala Rizal dengan Syakir. Kita tak dapat pahala. Patut kita ucap terima kasih kerana dia yang melepaskan dosa kita satu kampung. Hak kita kata fardu kifayah, fardu tak payah. Fardu kifayah, fardu tak payah. Sebab orang lain buat dah, kita tak payah buat. Tapi hak buat dapat pahala, hak tak buat tak dapat pahala. So sepatutnya kita melaksanakan fardu kifayah ni semua boleh. Kalau tak ada dia apa orang lain boleh. Hak fardu ain, setiap individu. So kembali. Cerita apa dia ni Zakir? Cerita apa dia ni Rizal? Cerita? Jawablah, AJK dakwah ni ketua kelas lagi. Cerita berkaitan dengan tiang, berkaitan dengan asas, berkaitan dengan rukun, berkaitan dengan piling kat bawah tu penting lah. Lalu Ustaz pun kait muka tak ada ayat ke, tak ada hadis. Jadi Ustaz pun baca hadis. Nak pentingnya tadi, hadis apa dia? Sesungguhnya mula-mula ibadat yang akan dihitung dikira pada hari kiamat. Dunia dia tak kira tu. Dia kiranya tuan-tuan kaya, kira duit, kira pangkat. Ikut kepada syarat lah. Solat dia tak kira sangat. Dia tak tanya semayang ke tak semayang. Nak jadi CEO. Semayang ke tak semayang. Habis ke tak Quran. Nak jadi jutera. Dia tak tanya. Maaf cakap lah. Dia tanya ikut kriteria kerja tu lah. Betul bang? Abang ni angguk-angguk. Kameraman angguk. Hak lain lagi lah. Betul tak? Jadi hak ni dia hari akhirat. Dia tanya apa dia? Ibadat solat. Mula-mula sekali, first sekali akan dihitung, dikira pada hari kiamat terhadap seorang hamba as-salat. Fa'in salahat. Jika baik. Salahat ni elok tak? Elok ni bukan umur anak 3 baru kita semayang, itu tak elok. Anak 3 baru semayang tak? Umur 37 baru semayang. Sepatutnya 10 tahun. Berapa tahun tak semayang? 37, 10 tahun. Berapa bang? 37 tolak 10. 27 lah. 27 tahun tak semayang. Tak solahat. Solahat ni jika elok, soleh, baik, comel. Dia start semayang umur 40. Itu tak soleh. Sebab start semayang bukan umur 40. Life begin at 40. Itu Mak Saleh punya falsafah. Life begin at 40. Hidup muda umur 40. Apabila umur 40 baru start semayang. Sebelum 40 kita enjoy.
Diana Amir kau Nora Dennis tu dalam Putri, kita enjoy, mudah-mudah kita enjoy. Jadi sebelum 40, lepas umur 40, siapa aja muda-muda ni kita berhibur, berpesta, hibur lah waktu muda lah, tua nanti kita tobat lah, siapa aja. Nabi aja life begin at 14, not 40. Cuma Nabi tak sebutlah hadis tu. Tapi sebab kita kata hidup bermula umur 40. Bukan 40, mungkin 14, 14 tahun akhir balik. Kau abang memang akhir balik keluar mani umur 40. Umur 40 bukan keluar mani, dah bergantang air mani. 15 ada. Budak tu lama-lama sampai 15. Nanti kata 3 lah. 3 tu mukallaf lah. Mukallaf tu dia wajib. Bukan anak 3. Jadi tak soleh tak? Nak bagi tu adanya fa'in salat jika elok, jika baik, jika molek, jika comel. Semayang dia. Dah kalau start semayang umur 40, tak masuk kategori hadis. Start semayang umur anak 3 tak masuk. Start semayang akhir balik. Kalau dia 10 tahun akhir balik, maka masuklah kategori ini. Dia jaga semayang ketika dah mukallaf. Salahat sa'iru a'malu kulluh, maka baik elok semua amalan-amalan ikut dia. Semayang, puasa, zakat, haji, follow kepada ibadat semayang. Itu penting semayang. Benchmark lah dia panggil. Apa dia benchmark? Kayu ukur. Apa dia kayu ukur? Tanda arasnya. KPI-nya solat. Walaupun kita dah pergi haji 2 kali, umrah dah 9 kali, tapi semayang tak jaga. Fail kita. Fa'in fasadat, jika fasad, rosak semayang. Dia tak jaga semayang. Fasadat sa'iru a'malu kulluh, rosak semua amalan yang lain. Nak bagi tahu this is very important. Pray is very important. Sebab itu dia kata tiang agama. Solat bukan part time, solat bukan no time, solat bukan sometime. Solat mesti buat full time, mesti buat on time, lagi baik buat overtime kerana mati anytime. Itu hadis marfu'. Banyak dia tulis di billboard untuk menunjukkan kempen jaga solat, jangan culas solat. Jadi solat merupakan tiang agama, solat merupakan tapak bangunan serta rukun yang asasi disebabkan dia mengandungi faedah-faedah rohani dan faedah-faedah dari sudut manfaat badan serta kesan-kesan moral dan kesan-kesan jiwa. Lalu pengarang pun sebut apa ke banyak ni kan? Nak kupas lagi faedah rohani, faedah dari sudut badan, abdomen, jasad kita, daripada kesan dari sudut moral, spiritual dan juga ruh jiwa kita terlalu banyak. Maka pengarang sebut, anda meraihkan pengarang, lepas tu anda tambah-tambah apa yang patut. Ada 2-3 ni. Kalau kupas satu, ada 13 perkara. Solat merupakan suatu riadah. Solat merupakan satu riadah. Adik Zaki, riadah ni benda. Riadah ni macam bersukan pun salah satu kita beriadah. Gerak badan kita. Aktiviti yang melibatkan otot bergerak itu, maka secara tak langsung dia merupakan riadah. Kalau kita tengah bergerak, duduk berdiri tegak betul bagi yang mampu. Lepas tu rokok serta tamaknina, pergerakan abdomen body kita. Iktidal serta tamaknina, sujud serta tamaknina. Secara tak langsung, solat merupakan satu riadah, yakni gerak badan yang mesti. Ini pengarang sebut, yang mesti. Apa makna mesti, guys? Guys, mesti benda. Wajib. Mesti kita buat. Awak mesti sampai pukul 7.30. Wajib sampai panskak 7.30. Perkataan itu mesti. Maknanya solat merupakan satu riadah ataupun gerak badan yang mesti wajib kita kena buat. Hak ada hak bergerak ada 6 tadilah. Kita panggil rukun fa'li. Mau tak mau dengan solat wajib kena buat semua sekali perbuatan aktiviti badan. Kecuali dia uzur syar'i yang dibenarkan oleh syarak, maka dia dibenarkan solat lil marid, contoh solat bagi orang sakit. Itu pun ikut syar'i. Memang dia tak boleh betul berdiri tegak bagi yang mampu. Dia tak boleh berdiri. Maka diizinkan solat untuk dia duduk. Dan dia dapat pahala sama dengan berdiri kerana ikut syar'i. Kalau saja-saja tak boleh. Sebab dia rukun. Dia wajib. Dia mesti. Di mana setiap Muslim menggerakkan semua anggotanya dan tulang-tulang pangkalnya. Semua. Orang di 7 benua ini termasuk di Afrika, di Amerika, di New Zealand, di Australia, di Asia Tenggara, sama solat dia.
Kena apa dia? Setiap Muslim kena menggerakkan. Orang Islam berapa adik zakir di dunia sekarang ini? Nak tahu? Penduduk Islam di bumi ini berapa zakir? 1.8 bilion. Penduduk Islam di seluruh benua yang ada. Penduduk dunia 7.5 bilion. Bukan million. Penduduk dunia sekarang ini 7.5 bilion, 1.8 bilion Islam. Semua orang Islam ini wajib dia menggerakkan semua anggotanya dan tulang-tulang pangkalnya. Setiap Muslim wajib. Dalam solat lah. Dan tiada sepi lagi bahawa dalam pergerakan itu terdapat kecerdasan. Apa makna tiada sepi? Tiada sepi. Tidak boleh dinafikan setiap pergerakan tadi mesti ada faedah, iaitulah tiada sepi lagi bahawa pergerakan yang terdapat di dalam kita rokok ke i'tidal ke sujud, semua anggota-anggota badan itu akan bergerak secara tak langsung macam riyadhah, bahkan urat-urat sendinya, pusingan darahnya. Pengarang kata begitu. Pengarang ni tuan-tuan, dia doktor. Tapi dia bukan doktor tibiah, dia doktor falsafah. Doktor falsafah. Tuan-tuan, ini doktor tibiah, kedoktoran. Anda nak kaitkan doktor falsafah cakap dengan doktor tibiah. Tabib-tabib ni doktor, kedoktoran. Yang dia bidang medical. Hal ni bidang falsafah, bidang ilmu. Adakah bercanggah? Pastinya tidak. Dalam Quran sebut, dalam hadis sebut, semuanya tuan-tuan kalau belajar apa saja, kalau Quran, hadis, sandaran, takkan salah. Tapi kalau khayalan, imagination, lakaran minda kita, ini panggil ilham, mungkin ada betul, mungkin ada tidak. Cuba tuan-tuan baca novel, baca cerpen. Cerpen apa dia, adik Rizal? Cerpen, cerita pendek. Singkatan daripada cerita pendek, cerpen. Hak tebal lagi, novel. Box office tu, Ombak Rindu guys. Ombak Rindu, box office. Siapa berlakon? Oh, Abang Malik, Aaron Aziz dengan Maya Carey, malah nak sebut Maya Carey. Hadirin juga hadirat box office tu. Banyak filem-filem drama-drama tu diambil daripada novel sekarang. Senang aja. 7 hari mencintaimu. Dia Dr. Khushairi Mia Adriana Syukri Yahya dengan siapa dia? Siti Salihah. Oh, warung-warung tak tengok drama, bagus. Tapi kena ambil tahu juga guys, kena ambil tahu untuk apa ni? Box office tahu kenapa? Dia boleh tulis, pengarang, penulis, penerbit, dia boleh buat ayat, kalau kita baca boleh menangis, boleh menghayati watak macam kita masuk dalam novel itu. Sumbernya di mana? Di brain, otak dia. Tapi kalau Quran di hadis pasti takkan salah. Anda bukan nak menafikan hak minat baca novel, hak minat baca karya. Kau akan sikit-sikit cakap kata-kata Eropah, kata-kata filosof, kata-kata ahli fikir. Hak dia sebut tu orang kafir. Tapi dia bangga. Hak dia sendiri Islam, dia tak nak kata kata-kata Allah dan Quran, surah ini, ayat ini. So biar kita letak Quran hadis kerana Allah dah sebut, Nabi dah sebut, Quran ini dalil nakli. Tak akan salah. Hak dalil akli tu, dalil akal, hak kita baca pelbagai buku jurnal yang kita ada, kita rasa hebat sangat tu, akal manusia. Mana boleh manusia jaga manusia? Manusia jaga manusia tak selamat. Macam lembu dijaga oleh manusia, selamat lembu. Manusia seorang aja dia panggil cow, hak tu boy. Boy jaga cow. Sebab itu dia cowboy, panggil cowboy. Seorang aja boy tu jaga lembu, cow tu ada satu. Calo masuk kandang. Dia buat. Dia naik kuda. Cowboy Sebab itu kalau kita kata kau-kau ni, dia dua makna. Ustaz hari ni bagi kau punya. Mana bagi lembu punya. Bagi kau sikit. Kakak faham betul ni? Ini bahasa falsafah sendiri. Nak bagi tahunya, maka kalau manusia jaga manusia tak selamat, umpama lembu jaga lembu tak selamat, tapi manusia jaga lembu selamat, nak suruh masuk kandang, nak suruh keluar kandang, maka kalau manusia jaga manusia, lok rat jaga kita, manusia pula mak saleh, manusia pula penjajah, kita ikut hukum dia, tak selamat. Sampai sekarang tak selamat. Sepatutnya ikut hukum perlembagaan Quran, baru selamat dunia akhirat, kerana Allah jadikan Quran itu untuk panduan. Kita ikut guide dia bawa kita ke syurgawi, ukhrawi, firdausi. Tiba-tiba kita letak Quran kat belakang, kita ikut benda lain, kita bimbang takut dia terajang
terjauh kita masuk dalam kawah neraka. Dua-dua ni sama. Iaitulah dalil daripada akal pula. Apa yang disebut oleh menurut Dr. Muhammad Osman Nasir. Ini doktor tabib. Tadi doktor falsafah. Doktor falsafah ni, doktor penulisan bukan bidang dia, dia cakap pun betul. Kita sendiri sekolah dulu walaupun tak jadi doktor tapi belajar sains. Kan? Saya pertanian lah itu ini. Kalau kita baca tadi tak bercanggah. Dia kata faedah dari sudut kita semayang tadi banyak manfaat. Anda nak kaitkan bulan depan sebut detail bagaimana solat boleh mengekang kadang-kadangnya masalah sakit. Anda sebut satu saja. Posture ketika duduk. Sujud. Cara kita duduk kan. Letak dua telapak tangan, dua lutut, kemudian dua kaki, 6, 7 angkatan wuduk, kemudian kita punya dahi. Kita berkata subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dari sudut moral dan jiwa, dia menunjukkan takhasyuk, tadarru', ta'abbud. Yang disebut tadi, dia memberi kesan kepada jiwa. Iaitulah menundukkan orang yang ego, sombong. Dia kena letak dahi dia walaupun dia raja, panglima, apa sahaja. Dia letak, kaki dia ditinggikan. Biasa kaki rendah, duduk dalam becak, duduk dalam sawah, duduk dalam longkang. Tapi saat nak solat, dahi ni yang orang kucup, orang letak darjah kehormat. Tunduk, dia pun kata maha suci Allah. Subhana rabbiyal a'la, yang maha tinggi dan segala puji. Orang yang tak solat, dia sombong. Orang yang dia tak solat seolahnya dia takabur, tidak menundukkan diri. Raja ke apa, dia kena tunduk. Itu dari sudut jiwa. Dari sudut kesihatan apa dia? Anda baca seminit saja sebelum kita solat. Hikmat sujud kakak ambil Ini dari sudut tabib kedoktoran yang dikaji oleh Dr. Muhammad Osman Nasir. Bukan Ana ni tuan tak percaya sebab ustaz bukan doktor. Ini Ana baca sebab tuan-tuan tak sempat nak baca. Apa dia? Yang pertama, dia boleh melegakan sistem pernafasan. Secara tak langsung, sujud yang betul boleh mengembalikan kedudukan organ di tempatnya yang asal. Sujud dengan cara yang betul ketika kita sujud boleh membetulkan buah pinggang yang terkeluar sedikit daripada tempatnya yang asal. Tuan-tuan bukan tabib pun boleh fikir bagaimana dia boleh memberi kesan secara tak langsung. Membetulkan pundi peranakan yang jatuh. Ini bagi muslimat. Boleh melegakan sakit hernia. Boleh mengurangkan sakit sengguguk ketika haid. Boleh melegakan bahagian paru-paru daripada ketegangan. Boleh mengurangkan kesakitan pada pesakit ataupun limpa. Kedudukan sujud yang paling baik untuk berehat dan mengimbangi lingkungan bahagian belakang tubuh. Tapi sujud betul-betul lah. Dia lebih baik daripada meditasi, lebih baik daripada yoga. Kan orang dia kadang-kadang duduk begitu. Dia bermeditasi. Cari ketenangan. Tapi solat dalam sujud lebih daripada itu. Mengikut kajian. Abang belajar tai chi. Solat lagi baik. Buat rokok betul, sujud betul. Tambah-tambah solat duha atau solat tahajud. Meringankan bahagian pelvis. Kemudian memberi dorongan untuk mudah tidur. Kakak aja ni payah tidur. Kakak solat banyak-banyak. Jangan pula ketika solat tidur, dengan kuliah pun tidur. Jangan. Memberi dorongan untuk mudah tidur. Kemudian menggerakkan otot bahu, dada, leher, perut, punggung ketika kita sujud, bangun daripadanya dan gerakan otot-otot itu menjadikan otot lebih kuat, lebih elastik dan secara automatik akan memastikan kelicinan perjalanan darah yang baik. Anda akan hurai kemudian untuk dikaitkan dengan hadis bagaimana solat dari sudut sains dan dari sudut kesihatan termasuk dari sudut spiritual kerana game over. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.